Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan mengulang kaji satu tajuk daripada Fiqh al-Ibadat di buku teks tingkatan 4, iaitu Az-Zakah. Okey, Az-Zakah kita akan membincangkan, kita bukan nak bincangkan ta'rif, dalil, hikmah, itu semua kamu boleh hafal sendiri. Okey, terpulang nak hafal secara tradisional, ulang-ulang banyak kali, ataupun hafal menggunakan kreativiti masing-masing, lagu, akronim dan sebagainya. Baik, poin yang hari ini kita akan membicarakan ataupun mengulang kaji zakat itu sendiri dan juga zakatul fitr. Okey, zakat fitrah. Baik, kita masuk dulu zakat. Masarifuz zakah. Masarifuz zakah, okey, ada 8 golongan yang layak menerima kutipan zakat. Jadi Ustaz simpulkan, setiap huruf yang Ustaz simpulkan mewakili satu golongan. Okey, contoh akronimnya ialah fam muammun raufa. Fam muammun raufa. Bibir pakcik raufa menjadikan roti. Raufa. Kita bukan nak discuss kenapa bibir menjadi roti ke apa. Ini hanyalah singkatan untuk kita ingat. Fa faqirun, mim miskinun, ain amilun, mim muallaf, ra raqibun, ghin gharimun, fa fi sabilillah, alif ibnu sabil. Okey, fa muammun raufa. Okey, kalau dalam exam bolehlah kita menggunakan kaedah ni untuk ingat masarifu az-zakah. Baik, yang kedua, syurut istihqaq. Okey, maksudnya apakah syarat-syarat orang yang layak menerima zakat. Okey, Ustaz tak nak bincang secara detail, kamu boleh lihat sendiri di buku. Cuma kita nak ingat poin, boleh menggunakan lukisan. Kadang-kadang kita dengan lukisan kita boleh flashback ataupun ingat balik. Okey, dalam lukisan Ustaz yang tak berapa cantik ni, okey, Ustaz membuat seorang Muslim, seorang manusia yang beragama Islam. Okey, Ustaz anggap nama dia Muttalib bin Hashimi. Abdul Muttalib bin Hashimi. Si Talib ni, okey, dia ada kopiah, dia pegang duit, dia buat simbol kuat, dan di bajunya ada bendera Malaysia. So, syarat yang pertama ialah kopiah. Kopiah menunjukkan dia seorang Muslim. Yang kedua, dia memegang duit. Okey, duit ni kita boleh, poin yang kedua, adamul infaq. Okey, yang ketiga, dia tunjuk kuat, qudrah, adamul qudratu alal kasbi. Yang keempat, gambar bendera Malaysia. Okey, bendera Malaysia menunjukkan tempat. Okey, balduz zakah. Dan yang kelima adalah diri dia sendiri. Nama dia tadi Ustaz cakap, nama dia adalah Muttalib bin Hashimi, ghaira Mutallibi wa Hashimi. Okey, itu adalah 5 poin syarat orang yang berhak menerima zakat. Okey, penerangan dia kamu boleh rujuk di buku. Baik, yang ketiga, mani' az-zakah, orang yang ingkar ataupun tidak mahu membayar zakat. Kita boleh golongkan mereka kepada 3 golongan. Okey, Ustaz dah susun, mungkin tak sama dengan buku. Ustaz susun orang yang tak berapa berat kesalahan dia, sehingga orang yang paling ekstrim yang tak nak membayar zakat. Okey, golongan yang pertama adalah al-munkir, orang yang ingkar. Okey, dia ingkar sahaja. So, dia ingkar mungkin disebabkan dia jahil, dia tak tahu. So, apa tindakan kita? Yu'arifuhu biwujubiha wa tu'khadh minhu. Okey, kita terangkan kewajipan dan kita ambil zakat daripadanya. Okey, golongan yang kedua, up sikit, al-bakhil. Yang tadi tu tak tahu, yang ni tahu. Okey, so dia adalah asin, orang yang buat maksiat. So, kita tak perlulah bagi penerangan macam yang pertama tadi. Dia dah tahu kan? So, kita ambil secara paksa dan kita jalankan hukuman ta'zir ke atasnya. Itu level yang kedua. Level yang ketiga, ini ekstrim lah, al-jahid. Al-jahid ni dah tahu, okey, kemudian buat maksiat pula tu,
kemudian menentang pula tu. Yang kedua tadi dia hanya tahu tapi tak menentang. Yang ketiga dia tahu dan menentang. Maka kita hukum dia sebagai kafir. Dan hukumannya bunuh. Bukan main bunuh saja. Kita perlulah bagi istitabah, minta dia bertaubat dahulu. Degil juga baru dijalankan hukuman bunuh ataupun perang. Okey, itu untuk 3 golongan orang yang mani'uz zakah. Kemudian al-masail al-muta'al. Okey, masalah yang berkaitan dengan zakat ada 3. Yang pertama, apabila kita terima duit zakat dan tidak berhak ke atas duit tu, maka kita tak boleh lah. Semuanya tak boleh, hukumnya semua tak boleh. Okey, tak boleh dan kita kena kembalikan. Yang kedua berkenaan dengan isu cukai. Boleh tak cukai zakat diambil daripada cukai? Okey, tak boleh juga sebab cukai diagihkan kepada seluruh rakyat, sama ada rakyat itu muslim ataupun non muslim. Tak boleh lah sebab duit zakat apabila kita kutip daripada orang Islam dan kita akan salurkan kepada orang Islam. Salurkan kepada 8 asnaf tadi. Baik, yang ketiga, adakah kewajipan zakat gugur dengan kematian? Tidak. Sekiranya seseorang tu wajib menunaikan zakat, tak sempat dia tunaikan, dia telah meninggal dunia, maka wajib ke atas warisnya untuk mengeluarkannya. Baik, itu adalah berkenaan dengan zakat.